Jangan lupa untuk like dan subscribe. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke Prop Zone malam ini dengan tajuk kita yang cukup menarik iaitu Tips Power Lulus Loan dengan mudah pasca COVID-19. Okey, tajuk hari ini cukup menarik dan saya rasa ramai di luar sana yang menanti-nanti nak dengar topik malam ini. Dan seperti biasa, kita ada tetamu jemputan malam ini, seorang banker terkemuka daripada Maybank, iaitu Encik Rosli. Dia akan bersama kita sebentar lagi. Sebelum itu, seperti biasa, saya nak minta anda semua klik like, komen dan share. Okey, dan share banyak-banyak kepada wall anda dan juga grup-grup yang anda sertai supaya lebih banyak orang boleh dapat manfaat. Okey, so selamat datang ke Prop Zone malam ini. Topik malam ini adalah tips power lulus loan pasca COVID-19. Okey, kita nak jemput Encik Rosli daripada Maybank. Okey, selamat datang Encik Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosli daripada Maybank. So, dijemput, terima kasih yang menjemput untuk live ini hari. So, soalan yang tajuk yang dibagi pada saya adalah mudah lulus loan. Besar tu. Ya. Besar tajuk tu. Okey, Encik Rosli mungkin boleh ceritakan latar pengalaman dahulu sebelum kita bermula. Pengalaman dengan bank 26 tahun. Dengan Maybank 26 tahun. Buat mortgage dah 11 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang, ingat sampai pencen kot. Okey. Lama tu 26 tahun tu, lama tu. 20 tahun dengan Maybank. So kita dah untuk saya dah facing kegawatan ekonomi dah 2 kali. Okey, yang ini yang gawat yang lain daripada gawat sebelum ni. Sebab kegawatan sebelum ni nak cakap gawat sangat, ada industri yang boleh still running macam biasa. Kan? Tapi yang COVID ni lain macam. So kita tak pernah facing lagi yang COVID. Sebab benda ni macam kita tahu, history zaman dulu kala ada sekali kan pasal yang penyakit macam ni. Yang efek industri. Tapi yang kali ni yang lain macam lah. So untuk Maybank, saya terus direct pada tu lah. Apa yang Maybank nak? Saya ada proses few cases during COVID. During COVID ni, during PKP ni saya ada proses beberapa case yang dia punya SOP hampir sama, cuma saya kena buat video call sebab tak boleh jumpa customer. Saya kena video call and screenshot. Itu yang the main thing untuk, sebab kita macam mana pun Maybank kena KYC, know your customer. I see. Know your customer maknanya kita ada jumpa. Sebab kalau selalunya application kita kena jumpa face to face interview. So sebabkan PKP tak boleh, so kita kena buat video call. So saya kena buktikan saya dah buat video call. Kita nak kupas dulu isu yang timbul dalam pinjaman loan sebelum kita pergi yang tu. Boleh Encik Rosli? Okey. Boleh. Saya nak bagi tahu tentang isu-isu dalam loan yang ada di sekarang ni, kat masa sekarang ni ataupun zaman sekarang ni adalah Kerajaan Berita Harian 7 Mei 2020 baru lagi isu pemilikan rumah. Okey, ramai yang nak berimpikan nak memiliki rumah idaman tapi mereka ada masalah. Dan masalah paling besar adalah loan. Okey, mengikut piawaian Bank Dunia, harga mampu milik bersama 3 kali gaji tahunan. Okey, jadi kategori kat rumah Malaysia pada tahun statistik 2016, harga median adalah RM5,000. Okey, pendapatan isi rumah. Jadi bersamaan RM188,000 setahun. Dan purata harga rumah adalah RM387. Okey, dan kat sini kita nampak berlaku antara demand dan supply tu tak tally lah. Okey, dan ini menyebabkan lambakan hartanah sebanyak 50,000 unit, lebih kurang 50,000 unit yang tak terjual bernilai 27 bilion. Okey, itu yang pertama lah. Okey, so apa yang kerajaan calonkan adalah seperti longgarkan syarat pinjaman serta benarkan mereka di secara hitam seperti PT-PTN untuk mendapat pinjaman perumahan pertama. So adakah dengan isu ni masalah pemilihan hartanah akan selesai? Ini perkataan yang pertama. Okey, dan kita juga nampak dari segi 2014 hingga 2018, okey, pinjaman perumahan adalah punca ketiga tertinggi bagi kes bankrupt. Okey, dengan sebanyak 13,000 orang. Okey, dan bila orang ni bankrupt, dia akan jadi isu rumah tu akan masuk lelong, force market, force auction lah. Okey. Bertambah. Okey, dan begitu juga kalau pinjaman sebab tu tak guna kalau pinjaman diluluskan tapi mereka tak erti nak handle kewangan tu, so lambat laun akan dilelong. Itu yang pertama.
Okey, dan kita tengok Keratan Berita Harian pada 1 Oktober 2019, Rehda jumpa BNM bincang isu pinjaman perumahan. Okey, so Pesata Pemaju Hartanah dan Bumi dan Perumahan Rehda, mereka ada perjumpaan dengan Bank Negara Malaysia untuk bincang bagi isu berkaitan pinjaman dan kewangan. Sebab apa? Sebab kebanyakan projek-projek baru ni suka mendapat kelulusan pinjaman. Okey, so Rehda pun mau hendak berbincang dengan BNM macam mana kriteria-kriteria yang kita boleh bantu untuk mengatasi masalah ini. Okey, dan kita tengok pada yang keluar di Astro Awani pada Mac 9 2016 ni, pembiayaan masih isu utama pembelian rumah. Okey, dan begitu juga artikel yang keluar di FPI. Okey, kenapa pembeli rumah di Malaysia suka mendapat pinjaman perumahan? Dia ada beberapa faktor. Okey, yang seperti biasa adalah pembelian rumah adalah satu proses yang besar dalam kehidupan setiap orang. Jadi tak seramai yang prepare. Mereka ingat macam beli kereta ataupun buat kad kredit dia mudah macam tu. Sedangkan mereka kena tahu mereka kena susun profil kewangan yang mana mungkin Cik Rosli akan terangkan lebih lanjut lah. Okey, yang kedua adalah sebab mereka beli rumah baru tetapi mereka mungkin rumah kedua, mereka tak jual rumah pertama atau mereka tak mampu nak refinance sebabkan masalah kewangan ataupun profil mereka tercantik. Okey, dan seterusnya untuk pelabur hartanah, mereka suka mendapat margin pinjaman yang lebih tinggi sebab rumah pertama dan kedua adalah 90%. Okey, dan rumah ketiga adalah 70% dan mereka tak mampu nak sediakan deposit rumah yang tinggi. Okey, dan yang keempat adalah risiko pembeli yang dah berumur, jadi risiko pinjaman dia sangat tinggi. Sebab saya tahu bank pun ada kriteria dia bahawa tengok umur dan juga dia punya tahap kesihatan sebelum nak bagi loan tu. Okey, so ini antara isu-isu yang kita ada dalam masalah pemilikan hartanah dan juga nak buat loan lah. Okey, so saya serahkan kembali pada Encik Rosli untuk terangkan balik tadi yang pinjaman semasa COVID-19 ni. So dengan COVID, due to COVID, ada beberapa industri yang saya rasa bank akan tengok dan dia very concerned about the industry. Ada few industri yang impact akan nak pulih dalam masa setahun atau 2 tahun. Itu saya rasa itu dah general, dah semua orang dah tahu. Industri pelancongan, industri pelancongan, retail tak berapa kot. Retail masih okey lagi. Major industri pelancongan yang betul-betul impact. Oil and gas dengan harga yang tak berapa betul tu. So dekat situ kita boleh cuba lagi. Boleh sambil, tapi kita kena tengok kalau oil and gas, how strong is the oil and gas. Ada banyak company oil and gas. Dia general. Ada engineering company kan, atau direct oil sendiri, Petronas, Shell, itu yang direct. Yang itu boleh lagi diterima rasanya, tapi yang engineering ni saya rasa akan impact juga maksudnya. So kita pun tak keluar lagi, Maybank pun tak keluar lagi new guideline pasal this industri, dia tak keluar lagi sebab PKP kita masih belum fully open. Maybank tak fully open lagi, dia masih bekerja secara berjadual. Tak semua pergi office sekali, HQ tak semua office sekali, dia berjadual, ada few yang arrange. Tapi loan masih jalan macam biasa, proses macam biasa, cuma ada few kriteria macam saya kata tadi untuk video call apa semua. Okay, so kita balik kepada macam mana nak lepas loan. Selalu banyak pertanyaan, dia sama saja macam sebelum ni. Macam tadi yang Tuan concernkan pasal pemilikan rumah, nanti jadi NPL. Betul? So apa sebenarnya kita kena tengok, nak beli rumah ni sebenarnya kena ikut kemampuan. Kalau kita ikut betul-betul pada kiraan DSR, lepas tu NDI dengan grading, itu memang kita boleh lepas. Dengan gaji yang balance kita 1,300, kita boleh milik rumah. Betul? Tapi cukup tak 1,300 tu? Fikir logik, itu logik. Semua beli rumah 300,000, 350,000, bayar 1,400, 1,500, tapi duit gaji balance tinggal 1,300. Cukup atau tidak? Betul? Fikir itu ikut logik. Sebab itu yang jadi non-performing loan, NPL. Dia tak mampu bayar. Bila tak mampu bayar, itu jadi kos-kos yang lebih tinggi. Saya selalu cakap dengan customer saya, elakkan tak berbayar. Bila tak berbayar, akan jadi lagi tinggi kos dia. Dengan penalti dia, buka file kena bayar. So kita kena elakkan tu. So
kita kena tengok secara by right dia untuk lepaskan loan, macam saya katalah, DSR kena within, Maybank 70%, 80% ataupun 60% untuk 100% loan. Okay, NDI kena within. Tapi balik pada diri kita sendiri, kita nak beli rumah ni, kita nak beli rumah 500,000, balance gaji kita ada 1,300, kita boleh lepas loan sebab kita dah meet the kriteria, betul. Tapi mampu tak kita hidup dengan 1,300 tu? Itu untuk individu yang beli untuk duduk sendiri. Sebab tu macam mana pun kita kena buat calculation sendiri. Untuk bank itu standard. Macam mana awak nak lepas loan, macam saya kata, DSR, NDI lepas, risk rate lepas, kerja okey, industri okey, lepas. Okey? Tapi mampu tak kita nak bertahan? Bayar 2,500 setengah sebulan, kita ada 1,300 balance untuk hidup. Itu soalan pada diri sendiri sebenarnya. Maksudnya pertama sekali adalah orang cakap apa, tengok pada kemampuan dia dahululah, bukannya tengok pada kelayakan dia sebenarnya. Memang kelayakan kita boleh kita boleh buat sampai dia jadi meet the criteria. Betul? Betul. Tapi mampukah kita nak survive? Saya kata, kalau ikut bank dah cukup lenient. Bank dah cukup lenient kepada peminjam yang apply loan ni. Dan dia dah cukup lenient, dia bagi sampai 1,300 balance gaji, boleh apply loan. Betul? Atau dia nak jadi macam dulu lagi yang masa tu DSR 60%, saya pernah lupa DSR dulu 60% tahun 90-an. Kan? Lepas tu DSR naik, DSR turun, dia naik jadi sampai 70%. 70% maksudnya 70% gaji. Tapi mampukah? Unless kalau kita dah couple, husband and wife, ada backup by wife, husband pinjam backup by wife, yes boleh, no problem. Sebenarnya itu ikut kemampuan. Untuk cara nak lepas loan tu standard untuk semua bank, lebih kurang itu yang standard lah. Ada few cases yang case to case basis itu different lah. And ada yang business owner ada different. So itu terpulang pada kita sebenarnya. Saya masih cakap kalau untuk lepas loan standard DSR, NDI, okey, itu yang normal. Saya proses few cases, okey lepas. Saya akan tengok NDI, seperti saya akan beritahu dengan customer, ini balance gaji 1,400. Awak bayar rumah ni 2,000. Cukup tak untuk survive? Sebab saya tak nak. Macam saya, bank akan tanggung tu betul. Sebab bank bagi pinjam, dia nak duit dia. Kalau boleh dia tak nak. Memang betul bank akan kenakan interest, bank kenakan profit margin. Kan? Tapi bank tak nak, orang tak nak bayar loan. Okey, jap kita pergi ke belakang sikit tentang NDI tu. Mungkin ramai penonton kita tak faham. Mungkin Cik Rosli berterangkan sikit tentang NDI tu. NDI tu net national income, itu dia kira balance gaji. Okey. Untuk lepas loan ada 3 kriteria sebenarnya. Bila kita proses, dia akan keluar risk scoring ataupun risk grading. Different bank, different dia punya grading. So Maybank 1 sampai 6 adalah okey lagi. 7 pun boleh submit lagi. 8, 9 tak boleh submit. Dah consider tak boleh submit at our end. So banyak faktor grading ni. Umur, kerja berapa lama, sikris awak macam mana, awak manage awak punya sikris, pembayaran bulanan tu, sikris tu, pembayaran bulanan macam mana. Kan? So dia banyak faktor risk scoring ni. Saya pun tak tahu, saya key in sendiri baru saya tahu punya proses. Dia punya grading keluar berapa. Tapi normally sekarang ni yang dapat okey je lah. 1 sampai 6. Dulu ni PKP saya tak ada masalah sebenarnya. PKP sikris tak efek apa-apa. Dengan moratorium sikris tak efek apa-apa. Sikris macam normal, kosong. Okey, lepas tu nombor 2 DSR. DSR 70%. Itu untuk gaji 3,500 ke atas net. Saya selalu ambil net sebab saya macam saya kata kemampuan tu. Tapi kalau ikutkan dia ambil gaji join atau single 3,500 ke atas 70%. Okay. Kalau below than that 40%. Berapa 40? 100% loan 40. Below 3,500 40%.
kalau skim rumah pertamaku 100% loan masih ada lagi, masih ada fund lagi, tak habis lagi. Sebab itu hari diorang pakai yang BNM funded tu. Kan sebelum ni ada BNM funded fixed rate 3.5% kan. Okay. Itu dah habis. So masih yang skim rumah pertamaku masih ada lagi fund dia yang kita buat untuk 100% loan. 100% loan dia punya DSR is 60%. 60%. Dia tak boleh. Untuk Maybank ni kira NDI dia 1,300 ke? NDI dia 1,300. 1,300 untuk urban area. Urban area. Kalau area kampung? Kalau macam Negeri Sembilan bukan urban, dia ambil 900 je. 900. Okay, so saya nak terangkan pada penonton. Okay, net disposable income ni adalah maksudnya orang cakap apa, duit sara hidup yang kita guna setiap bulan. Yang tinggal. Dah tolak segala komitmen tu, berapa balance yang tinggal? Itulah untuk sara hidup. Kalau gaji dia 3,500, kalau dia duduk bandar tolak 1,300, so balance dia akan tinggal dalam 2,200. So 2,200 adalah orang cakap apa, amount yang dia mampu nak bayar untuk installment, betul? Yes, betul. Okay, teruskan Encik Rosli. Faktor yang ketiga? Faktor yang ketiga tadi tu NDI NDI. Tadi saya ada kata pasal DSR, lepas tu NDI. Itu tiga main thing. Main thing yang awak kena ikut kriteria bank. Tiga ni tak meet, dia terus reject. DSR bawah dia 1,300 memang tolak tepi. NDI bawah dia 1,300 tolak tepi. DSR hit dia 70% above tolak tepi. Itu dia punya main thing untuk lepas loan. Itu standard. Kita tak kira PKP ke tak PKP ke, itu adalah standard. Tak ada dia kata masih belum lagi keluar kriteria, sebab dia kata bank negara akan discuss dengan bank-bank tu untuk due to COVID apa yang kita nak buat untuk bantu dia orang dapat loan. Betul. Itu yang kita nak bincang seterusnya tentang OPR. So bank negara dah turunkan OPR sebanyak saya rasa 50% kan? 2%. Sekarang ni bank dah turun dah. Bank dah jadi semalam 2%. 2%. Okay. Rate yang terbaik sekarang memang bagi, dia tak keluar lagi. Dia pun ada yang cuti lagi, buat pun tak meeting lagi. So yang saya rasa yang sekarang 2% campur yang the best is 1.3%. 3.3%. 3.3%. Ini kira yang paling terendah sejak 10 tahun lepas, betul? Betul. Dalam 10 tahun ni ini yang terendah. Kita pun tak sangka kan. Kan? So macam saya kata, sebenarnya kalau ikut kan, orang cakap walaupun interest rendah tapi ramai yang apply loan tapi loan tak lulus. So mereka masyarakat ada stigma, bank macam sengaja turunkan interest rate tapi menyukarkan pinjaman. Mungkin Cik Rosli boleh kupas sikit tu. Dia kata banyak yang diorang apply tapi loan tak lulus. Masa saya kata dia tak ada sebab, bank dia tak ada dia tak nak bagi lulus ke tak lulus. Awak tak lulus loan sebab apa? Sebab DSR tak met, NDI tak met, tak lulus. Atau baru kerja 3 bulan awak nak pinjam loan, tak boleh. So dia banyak faktor. Dia tak ada sebenarnya, kalau ikut kriteria bank dah cukup lenient untuk bagi loan. Kalau sebelum masa booking tu, kita kata booking rumah tu, kita dah tanya dengan buyer, gaji kau berapa, gaji awak berapa, awak dah boleh kira dah kat situ. Selalu kalau ejen yang berurusan dengan saya, dia suruh saya kirakan. Dia bagi saya payslip, dia bagikan komitmen berapa, tanya Cik Usi tolong kirakan lepas tak. DSR, NDI semua lepas tak. Dekat situ dah first screening. Kita dah screen dulu sebelum kita go further on application atau sebelum kita ambil booking. Kan? So dekat situ dah ada. Sebab so saya kata tak ada. Kalau betul-betul dia match, okey. Saya dapat few cases yang tak match, saya kata tak boleh. Sebab tak ada cara lain. Sebab dia tak ada cara lain yang kita boleh bantu kan, melainkan apa yang bank nampak. Bank tak nampak kau punya kerja macam mana. Bank tak nampak perbelanjaan kau macam mana. Bank nampak awak punya dokumen. Betul? Dia tak tahu yang kereta dah habis bayar ke apa semua, tak bayar pakai kereta ke apa semua. Dia tak tahu. Lifestyle awak bank tak tahu. Dan dia boleh tengok dekat lifestyle awak, yang dia boleh tengok adalah dekat
sikris dengan gaji. Betul. Betul. Kalau sikris dah lebih 70%, macam mana bank nak bagi? Itu lifestyle awak. Benda documented. Ada yang kata, okay, saya buat part time. Saya buat part time, tapi part time tu nama pun part time, ada masa kita tak buat. Nama pun part time, ada masa kita buat. Dia kena ada dokumen tunjukkan dia ada terima gaji sebagai part time. Part time ada betul kukuh. Yang betul kita tunjuk, ini betul-betul part time yang kukuh. Kan? Ada yang doktor buat part time. So macam mana pun kena ikut kepada kriteria apa yang bank nak. Tak cakap pasal bank tak lenient, tak nak bagi loan. Buat apa bank buat loan kalau dia tak nak bagi loan? Itu simple je. Tapi macam mana kita nak cari customer yang betul-betul. Memang betul. Kalau nak cakap semua orang nak beli rumah, gaji 3,000, gaji 3,000 nak beli rumah 1 juta kan tak match. Dia mimpi di siang hari lah maksudnya kan. Mimpi. Dia different. Dia nak dengan dia mampu. Betul. Okay, Cik Rosli nak dengan sikris tadi tu, okay. So mungkin ramai penonton kita yang dia tak faham apa tu sikris. Sebab kebanyakan orang ni dia jarang tengok dokumen tu sikris tu apa. Melainkan bila dia submit loan. Okay, mungkin Cik Rosli terangkan sebel sedikit tentang sikris tu. Sikris ni adalah credit record. Credit record maksudnya record pinjaman. Semua yang awak pinjam bank, yang anda pinjam bank akan keluar dekat sikris. Dekat sikris report ni adalah bank negara punya report. Bank negara yang control. Bank akan bagi report tu bank negara akan flash. Yang semua bank boleh tengok. Cuma kalau bank dia tak boleh tengok which bank yang awak pinjam. Awak kena print dekat bank negara baru boleh dapat details which bank, what loan. Kan? Tapi kalau yang bank bila dia proses dia akan nampak sikris tu. So sikris tu yang betul-betul dia akan tunjuk kalau dekat record dia 12 tahun, 12 bulan. 12 bulan maknanya 12 bulan ke belakang. Latest 12 month. Yang sebelum ni tak boleh. So bank boleh mampu tengok dekat tu. Dia imagine bank nak tengok kemampuan awak based on 12 month punya record. Benda tu ada yang boleh jaga dalam masa 12 month. Kan? So sebenarnya bank pun susah juga sebenarnya. Kita akan tengok based on situ. So kalau 12 bulan awak tak jaga memang tak boleh. Itu sikris record. Dekat situ akan appear. Kalau awak tak bayar 1 bulan dia akan appear sebagai 1 bulan tak bayar. 2 bulan tak bayar. 3 bulan tak bayar. Sekarang ni dia masuk yang bukan bank, PTPTN. PTPTN masuk dah jadi dah kadang-kadang tengok sampai 68 bulan. Tapi PTPTN mula-mula jadi isu, sekarang ni dah tak ada isu. Sekarang tak ada isu, maksud dia awak kena pergi bayar lah. Kan? Awak kena reschedule ataupun awak kena bayar the letter. Kalau ada 3 bulan, tunggakan 3 bulan tu awak kena bayar. Tunjukkan bukti yang awak dah bayar baru bank. Sebab itu requirement daripada government, daripada bank negara. Untuk proceed. So dalam sistem sendiri dia dah exclude sebenarnya. Dia dah ada button. Kalau awak dah ada button, awak dah ada bayar, dah buat reschedule, benda tu tak ada efek kepada risk scoring lagi dah. Risk grading dah tak efek. Untuk isu PTPTN tu dah. Tapi loan kena jaga. Scoring tu, boleh tak bagi tips kat penonton kita macam mana mereka boleh tingkatkan scoring atau grading tu? Apa yang mereka boleh buat daripada sekarang supaya dalam masa 3 ke 6 bulan ni profil mereka cantik dan boleh apply loan kalau mereka dapat loan rumah nanti? Kerja cukup. Kerja cukup setahun. 6 bulan pun boleh settle lagi. Maknanya kalau dia 6 bulan dia kerja tapi dia ada satu button lagi. Kalau kita ada satu button lagi yang sebelum ni dia pernah bekerja. Memang dia kerja dengan company ni 6 bulan. Saya nak buat 3 bulan pun lepas juga. Tapi saya ada bukti yang sebelum ni dia bekerja. Bekerja dalam industri yang sama. Dan maknanya kalau dia lompat kepada new job, consider dia sebagai upgrading. Naik gaji. Itu satu kerja. Industri kena. Lepas tu lagi sikris awak. Sikris kalau boleh tak ada 2 atau 3. Satu acceptable lagi. Satu kalau sikris tu ada record of 1 bulan tak berbayar, 1 bulan tunggakan, selalu sebabkan bayar selepas due date.
Betul. Kereta, loan kereta due date dia 29 nak bayar 30 dan naik 1. So acceptable. 1 selalunya acceptable lagi. Tapi 2 pernah lepas, pernah tak lepas. So 2 tu kalau boleh lah, kalau ada 2 rekod satu rekod 2 bulan tak berbayar kan, itu memain peranan. Sebab banker dia kena explain. Dia kena tanya dengan customer kenapa terjadinya 2 bulan tunggakan tu. Okay? Itu rekod kena jaga. Lepas tu yang lain tak ada, yang lain pasal DSR apa semua itu DSR main thing. DSR NDI adalah main thing, perkara utama dalam apa saja. Kalau nak buat, nak beli, nak ambil booking apa, DSR adalah main thing dengan NDI. Main thing untuk senang lulus loan. Kalau 2 ni tak boleh, saya tak nampak cara lain. Okay. Itu yang cara mudah. Untuk yang bahagian-bahagian lain saya rasa itu terlalu besar. Mortgage ni terlalu besar. Pasal affected area itu semua saya tak nak sebut lah. Itu ada tempat yang tak boleh beli, ada tempat yang kita boleh beli. Sebab bukan tak boleh beli, awak nak beli boleh tapi nak bank tak boleh. Maybank tak ada ambil semua tempat. Lepas tu kalau subsale ada tempat yang Maybank tak nak. Kalau dulu tak nak, sekarang dah jadi nak. Ada few rawang dah okey. Rawang sebelum ni kan bank tak nak, tak boleh. Bandar Puteri apa semua kan. Tapi sekarang dah okey. Bank acceptable. Cuma Bukit Antarabangsa masih tak lagi. Bukit Antarabangsa tak. Okay. So saya recap balik. So antara kriteria bank yang akan tengok adalah satu, job security dia. Kalau dia baru bekerja at least 6 bulan, ataupun dia track record dia pernah bekerja dengan satu company lain sebelum ini. Dan kalau dia terlampau baru sangat ataupun dia baru lompat kerja daripada mungkin dulu kerja bidang hotel, tiba sekarang ni lompat kerja ke bidang retail, so bank akan orang cakap apa, akan question juga. Dia akan tanya. Dia akan concern. Okay, yang tu first. Kedua, record secret. Dia kena jaga setiap masa record secret dia, tip top record secret, dan make sure kalau boleh kosong, dan paling teruk pun 1. Kalau macam 2 tu saya rasa memang agak sukar sikit lah. Okay, dan ketiga DSR. Make sure DSR dia tak lebih 70% dan dia kena check dulu kelaikan loan dia sebelum dia nak submit. Dan last sekali adalah area. So setiap bank dia ada preferred area yang mana dia sanggup bagi loan sebab rasanya bank dah kaji risiko dan sebagainya. Okey, contohnya macam Rawang tadi state okey, dan Bukit Antarabangsa mungkin ramai penonton kita tak tahu, Bukit Antarabangsa dulu ada isu gempa tanah runtuh, betul? Ya. Dia bukan apa? Bukan the whole Bukit Antarabangsa tak boleh buat. Ada yang boleh buat. Kalau dia bukan dekat slope area. Okey. Dia ada slope area kan. Kalau dekat slope area, kalau luar daripada slope area masih sama lagi Bukit Antarabangsa. Kaki bukit pun Bukit Antarabangsa juga. Kan? Okay. Tapi bukan slope area. Ada few tempat lah. Ada concern, lepas tu yang tentang concern on developer. Not every development kita boleh buat. Ada developer yang development yang developed by developer yang kita tak nak accept. So saya tak perlu sebut developer mana dia ada background dia. Itu saya rasa yang kalau yang mana yang biasa dapat main industri dia tahu which development yang kita tak boleh buat. Okey, faham. Okey, bicara tentang developer tadi tu Encik Rosli. Okey, so mengikut pengalaman Encik Rosli kan selama 26 tahun dalam industri, antara projek undercon primary market dengan subsale, okey. Kategori property mana yang lagi mudah nak lulus loan? Adakah undercon ataupun subsale? Under construction mudah sebab dia dah ada N-Finance dengan bank. Okey. Dia ada EF dengan bank, N-Finance. So benda tu senang, kita ikut kriteria yang di-approvekan dekat N-Finance tu. And bila approval of N-Finance, EF, dia ada kriteria yang dia kena meet apa semua. So kita dah senang. Tapi at the end sama juga, dia akan ikut kepada NDI, DSR apa semua. Cuma berapa margin, lepas tu dia tak ada concern sangat pasal development tu. Sebab bank dah bagi N-Finance kan. So bila bank dah bagi N-Finance, maknanya on development tu dah good enough. Maknanya dah bagus. Dia apa dah diterima oleh bank. Cuma subsale ada few criteria because of this value. Market value. Value satu isu yang berpanjangan yang tak akan settle. Yang isu value ni untuk subsale dia saya rasa sampai bila pun dia tak akan habis.
Okay. Isu yang value yang bila dengan bank kata bagi banyak ni, lepas tu ejen cakap tu terlalu murah. Terlalu murah bukan sebab apa, sebab kadang-kadang saya rasa ini pendapat saya, owner yang nak jual rumah yang unreasonable, Above market value lah. market value. Itu sebenarnya. Macam mana pun kita kena advise lah owner. Kan? Macam dekat sekarang ni, saya advise satu ejen ni. Saya sebut harga lah. Value boleh dapat. Dia nak jual 1.8 million. Okay? Value boleh dapat. Tapi buyer nak lesser than that. Nak kurang lagi daripada tu. Kurang dalam 200,000 jadi 1.6. Tapi advice saya kepada dia orang simple je. Engkau ada rumah yang harga million, kau nak cek buyer untuk harga million ni sangat susah sekarang. Nak beli tu ramai, saya nak beli million. Tapi lepas loan tak. Betul, saya kata perkataan. Nak beli dengan mampu. Betul. Mampu beli dengan nak beli. Itu different. Itu dua benda berbeza. Ramai kalau beli, saya nak beli rumah 3 tingkat banglo. Saya nak beli. Tapi mampu ke saya lepas loan? Alias nak bayar cash lah kan. Itu sebenarnya. Itu nak ikut macam mana pun kena ikut kemampuan. Lepas tu bila fikir dulu. Saya boleh lepas tak? Itu yang mengelakkan non-performing. Ada non-performing. Saya pun ada non-performing. Inai kerja, bila loan dah release, tak ada kerja. Kan? Bukan tak jumpa, saya jumpa dia orang, tapi dah dia orang tak mampu bayar, kita nak buat macam mana? Sebab beli masa tu macam tu kan. Kita rasa kita mampu bayar, tapi dengan 1,300 kita tak mampu sebenarnya. Itu sara hidup 1,300. Kalau ikut kepada NDI 1,300 itu ikat perut lah senang cerita. Awak tak boleh buat apa, sebab standard bank commitment je awak tinggal 1,300. Makan, minyak, kan? Kereta lagi. Barang-barang lain, elektrik semua kan. So itu mampu ke awak tu. Sebab tu saya kata beli ikut kemampuan. Kan? Sebagai banker saya tak, kalau ikutkan saya tak peduli lah. Kalau saya nak kes, ambil je 1,300 lepas jalan boleh. Betul. Tapi so itu saya kena konsult, selalu saya konsult macam tu lah. Terpulang pada sebenarnya. Bincang panjang lebar. Okey, kita nak sedikit tips daripada Cik Rosli. Okey, apa nasihat pada golongan-golongan muda sekarang ni, sebab mereka ni baru grad. Okey, mungkin gaji 3,000, habis tu tiba-tiba nak pakai kereta Honda City, Vios. Okey, nasihat pada golongan muda ni sebab mereka lebih mementingkan lifestyle banding dengan keperluan nak memiliki rumah pada usia muda. So kalau usia muda kan loan akan menjadi panjang, installment lagi pendek dan sebagainya. Ada tak sedikit nasihat untuk golongan muda kita ni yang mana mereka macam tak kisah, mereka lagi suka kumpul duit pergi travel, pergi makan dan sebagainya, tapi kesedaran dan juga orang cakap apa, pemahaman kewangan loan tu mereka kurang. So mungkin Cik Rosli boleh kupas sikit. Muda below 25, below age of 25 adalah yang selalunya dah consider rare untuk saya dapat loan. Maknanya below 25 memang tak ramai. Cuma bila government buat yang rumah Selangorku, this affordable home, baru dia orang ramai muncul. Mana dia mampu beli. Sebab saya kata affordable home tu ada yang semurah RM100,000. Selangor ada rumah yang berharga RM100,000. Dia mampu bilik kalau dia orang tak spend untuk leisure, untuk keseronokan. Kan? Dia mampu beli. So bila ada peluang macam ni, go. Kau jangan nak umur kau 25, gaji kau 3,000, tiba-tiba kau nak beli rumah 500k, itu kalau as a beginning kan, pergi beli yang cari rumah yang murah. Masih ada subsale yang 120,000, 130,000, masih banyak lagi. Kan? Kalau yang biasa yang manager dia orang tahu, dia orang pegang that listing yang masih ada lagi. Kan? Cari sampai jumpa. Kan? Tengok area. Kan? So kalau tak nak duduk boleh bagi rental. Rental saya rasa kalau 130,000 you bagi rental, you still okay. Tapi golongan muda kita ni, mereka kalau boleh first house tu mesti landed, okay. Lepas tu ada kemudahan-kemudahan rumah baru dan sebagainya. Tapi mereka mampu rumah low cost je sebenarnya. Itu satu lagi isu kita sebenarnya yang kita tengok lah budak muda ni.
Nak impian rumah banglo. Okey, ala-ala macam drama TV tu setiap pukul 7. Anak muda. Impian saya rasa hampir semua manusia, semua golongan ni nak ada rumah landed. Betul? Betul? Cuma lately saya dapat banyak yang umur yang 50 ke atas dia orang beli high rise. Dia kata dah bosan duduk landed. Kan? So saya kata tak boleh, awak tak boleh nak pilih. Pilih rumah yang mampu beli sekarang. Kan? Imagine nanti in future. Sekarang pun dah harga dah in future saya rasa kalau dalam masa 10 tahun atau 20 tahun lagi rumah 100,000 dah tak wujud dah. Betul? Betul. Tak wujud dah. Susah nak cik. Kalau itu melainkan kalau government masih bantu, saya rasa masa tu kos pun dah tak mampu nak untuk 100,000 tu. Kos construction. Kan? So memang ada yang saya kata saya dengar yang kata buat apa nak beli rumah sekarang, nanti dia akan datang dah kahwin baru beli. Kan? Tapi lagi bagus kalau awak dah ada rumah. Kan? Mula dulu dengan rumah yang kecil. Kan? Lepas tu harga akan naik. Bukan sekarang kalau masa kegawatan yes turun, tapi nanti in future dia akan naik. Kan? Betul. Ini circle. Saya dah facing circle ni dah 2 kali. Yang ini the third time. Saya dah jumpa circle property turun harga dah 2 kali. Kan? Ini sekali lagi jumpa. Tapi macam mana pun dia akan, ekonomi akan pulih balik. Kan? Government akan buat macam-macam untuk naikkan ekonomi dalam masa 2 tahun, 3 tahun. Kan? Betul. Unless kalau peperangan itu different thing. Itu yang sangat susah. Kan? Tapi kalau setakat global ekonomi ni macam mana pun dia akan itu circle. Kan? So kena beli rumah masa boleh bayar. Kalau boleh bayar 700 sebulan rumah, itu normal kalau 700 kan. Kalau dia pergi beli kereta pun 700 sudah kereta yang murah. Tapi 700 tu kereta appreciate value dia. Tak macam rumah lagi sepotong akan naik. Kereta lepas sepotong saya rasa harga dia mungkin 10% je kot. Tapi macam saya kata, kalau mungkin dia akan argue dengan awak, dia kata pasal kereta adalah keperluan. Nowadays keperluan. Dia kena beli kereta, tapi jangan beli kereta yang memang kereta adalah benda loan yang senang lepas. Kereta tu loan yang senang lepas. Untuk yang apa baru-baru grad ni apa semua, kereta adalah loan yang paling senang lepas. Dia akan bagi je. Selepas awak dah ada kereta tu yang susah nak lepas nak beli rumah. Betul. Itu yang awak terpaksa tunggu berkahwin sebab nak join loan. Nak beli rumah. Betul. Kan? Tak rasa nak kahwin. Yang bekerja juga so senang. So, tunggulah sampai kereta lepas. Tak apa, tunggu sampai kereta lepas. Pinjam 7 tahun. Tunggu 7 tahun, selepas 7 tahun kereta dah ada 1 biji, baru nak beli rumah. Masa tu harga dah lain. Tapi masa tu kau dah banyak anak apa semua. Untuk yang baru ni, yang mula student yang baru belajar atau baru kerja umur 24, 23 kan. Mula dengan benda rumah yang harga murah. Banyak, harga murah banyak. Kan sebelum ni ada developer yang bagi 100,000 untuk property. Yes, normal property kan. Normal apartment standard kan, apartment. Tapi beli je dulu. Kan. Itu saya punya advice untuk yang itulah. Okey, terima kasih Encik Rosli. Kita nak baca sedikit komen yang ada dalam page kita. Encik Hazri Syamil, selamat datang. Encik Safia komen 3.3% sejarah. Syam ada tadi? Ada, okey. Dan kita ada Encik Izzuan Sabri, dia setuju dengan apa yang kita bincangkan. Dan Encik Nur Farhana juga setuju. Ini ada komen yang saya dapat tengok lah. Okey, so sekiranya ada sebarang soalan boleh komen kat bawah. InsyaAllah kita akan kupas hari Sabtu nanti. Okey, so Encik Rosli, kita dah hampir ke penghujung Prop Zone kita hari ini. Terima kasih pada Encik Rosli. Sekiranya anda merasakan bahawa syariah ini cukup makna, so kita nak lebih kurang 30 share untuk hari ini. Kalau kita dapat lebih daripada 30 share, kita mungkin akan jemput Encik Rosli kembali di masa depan untuk berkongsi lebih banyak tips. Apa yang kita bincangkan hari ini adalah lebih kurang pada pembuka kata. So penonton kita lebih faham lah tentang apa orang cakap apa dari segi banking, apa yang orang di sebalik tabir cerita. Okey, sebelum kita nak habiskan, mungkin Encik Rosli boleh cerita package daripada Maybank yang mana buatkan dia lebih orang cakap apa lain daripada bank-bank lain. Mungkin ada nak sharing sikit? Package dia still sama macam dulu.
tak ada difference. Cuma rate sekarang ni murah. So sekarang saya apply Maybank dia paling murah sebab bank lain belum follow lagi OPR. Dah ada follow, ada few bank je dah follow, not all bank dah follow kan. Waktu operasi dia sama, so kita tunggu. Saya rasa by 12 Mei ni dia open, fully open lah. Kita hope dia fully open, Maybank fully open. Sekarang proses loan pun sama macam biasa je kan, cuma dia ada few kriteria dia. So yang lain semua package dia semua sama, tapi kita ada few macam 100% loan pada eligible. So sebenarnya package dia tanya kepada banker. So saya selalu cakap pada ejen saya selalu advise ejen saya tanya pada banker yang tahu package, banker yang tahu boleh lepas loan atau tidak. Tanya banker ni dia kena buat kerja lah sebelum dia dapat loan. Kan? Dia ada buat kerja, dia ada kira kan berapa kan sebelum dia ambil. Daripada kumpul-kumpul tak lepas pun tak guna. So dia ada buat kerja untuk kira loan. Betul, sebab ramai golongan sekarang ni bila mereka nak beli rumah, mereka akan tanya berapa harga rumah, itu dulu. Lepas tu nak pergi tengok dulu. So kadang-kadang mereka ni suka nak bagi kerjasama pada ejen-ejen ataupun rent. Okey, nak dispose berapa gaji, okey berapa income mereka setiap bulan, berapa simpanan. So kadang mereka ingat macam orang ni ejen ataupun banker ni sibuk je nak tahu gaji dia orang. Satu lagi dia orang macam persepsi mereka macam, kau ingat aku tak layak nak beli ke? Come on lah, faham tak? Persepsi rasa belagak tu satu lagi isu dia. Kita bertanya sebab kita nak bantu mereka, tapi mereka rasa macam ini hak privacy ni, aku mampu ni, seolah-olah macam nak beli cash. Kita juga lah. Tak ramai customer macam tu, ada yang okey. Tapi kalau ada yang macam tu, kita sebenarnya bukan dia orang tu, bukan dia orang belagak. Saya lebih kepada dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu prosedur, dia orang tak tahu. So kita yang tahu ni kita kena ajar. Ejen yang tahu, ejen kena ajar. Dia lebih kepada tu, bukan dia orang belagak ke apa. Kita nak kena ajar dia orang. Knowledge on the property, on the mortgage dia tak tahu. Kan? Betul. Dia ingat just pergi walk in view dah beli dah, esok tu apply loan terus sign lagi. Dia ingat tu macam tu. Kan? Dia ingat betul. That easy. Betul kan? So kita kena ajar dia orang macam mana. Sebab kes berlambat. Ada tak page ataupun Encik Rosli ada page tak? Saya Facebook tak saya tak ada on banking, tak ada. So kalau ada siapa yang nak tanya apa-apa, macam mana mereka nak hubungi Encik Rosli? Boleh telefon direct pada nombor handphone saya, WhatsApp 012, macam mana nak type kat sini? Boleh type tak? Dia tak keluar. Cik, nanti kita akan letak kat komen. Cik bagi kita nombor je. 012 2821 444. Boleh WhatsApp anytime, insyaAllah saya reply. Okay, so penonton di rumah, kalau anda nak apply loan ataupun nak semak kelayakan, boleh hubungi Encik Rosli. Nanti kita akan type di ruangan komen. Anda boleh check kat situ. Okay, dan ada beberapa kata-kata terakhir sebelum kita nak tamatkan proposal kita hari ni. Kita dah bersinar hampir 50 minit ni. Kata terakhir saya, jangan takutlah. Jangan takut nak beli rumah. Jangan takut nak beli rumah. Kalau rasa mampu lagi, kalau ikut kata bank calculate kata boleh mampu beli. Jangan takut. Tak ada. Sebab kalau tunggu, tak tahu bila. Benda ni tunggu. Kalau nak tunggu ekonomi pulih, kita tak tahu bila. So kalau setakat sekarang ni kita rasa kita mampu bayar, ikut kemampuan, kita mampu bayar rumah macam biasa, beli. Macam-macam package ada. Sebelum nak habis, saya nak tanya satu lagi lah. Kebanyakan pakar-pakar ni, mereka meramalkan rumah setiap tahun akan turun 30% dan baru ni ada yang meramalkan 70% harga rumah akan turun. So boleh Encik Rosli kupas sikit benda tu? Setiap tahun kita ramalan siapa-siapa dia ramal. Ramalan siapa-siapa pakar, bila bercakap ni semua kata pakar. Betul? So benda tu tak tahu, kita tak tahu facing. Kita boleh ramal benda tu akan datang yang berlaku, kita tak tahu kan. So saya tak nak ramal benda tu berlaku. Bagi saya 10 tahun sama je, masih maintain. Kita ramal benda ni turun tapi ada yang tak turun, masih maintain. Betul? Yang turun hujan 10 tahun lepas, 10 tahun lepas macam-macam ramalan berlaku kan. Sampai 10 tahun okey. Cuma sekarang cuma effect by COVID, kita tahu COVID macam mana kan. So benda tu akan pulih balik macam mana. At the end akan ada orang nak beli rumah. Macam mana pun impian orang mesti nak ada rumah sendiri. Saya ada baca pasal tak nak ada rumah sebab isu riba itu different. Itu different lah cerita. Kalau kau mampu beli cash, kau beli cash.
So tak ada. Kalau nak cakap pasal harga turun tu, ramalan semua pakar mengatakan ramalan ini akan naik, betul. Itu ramalan kan? Tapi kita tak tahu future macam mana. Itu pendapat saya lah. Saya tak percaya sangat pada ramalan ni. Sebab maintain, awak kata kalau ramalan kata turun, KL masih maintain. Betul? Shah Alam masih maintain. Betul? Siapa sangka Rawang boleh naik? Itu ramalan. Ada. Siapa sangka, betul? Yang at the end, yang masa satu at the point tak ada siapa yang nak, kan? Orang ramal jangan beli, tiba-tiba sekarang dia orang beli, lepas tu sekarang dah tu puncak alam. Siapa sangka puncak alam jadi besar macam tu? Puncak alam. Kan? Yang dulu 135,000 orang jual 10 tahun lepas, sekarang 400 lebih. Siapa sangka puncak alam macam tu? Semenyih, siapa sangka? So itu ramalan. So tak boleh cakap apa. Kita tak tahu in future development tu jadi macam mana. Tiba-tiba developer kata kita nak beli kat sini. Satu developer bilang, satu developer buat kat situ, development kat situ, dan yang lain follow, dah jadi besar. Puncak contoh yang terbaik, yang terdekat dan yang tu Semenyih lah. Kalau area dia Bangi, Semenyih lah. Siapa sangka Semenyih macam tu? Siapa sangka Sungai Ramal macam tu? Malay Reserve. Malay Reserve yang paling contoh yang orang ramal sampai sekarang pun ada ini Malay Reserve lah. Malay Reserve kan? Yang orang tak sangka sekarang boleh develop macam tu, Malay Reserve. Dulu Malay Reserve ada property yang orang tak nak beli sebab nanti tak boleh jual. Badanan Bumi itu dulu kan. Tapi sekarang habis. So pendapat saya tak berapa untuk ramalan. Awak cari, selalunya property agent tahu kawasan dia. Kalau kita tak pandai, kita tanya dengan property agent. Property agent yang akan bagi guideline, dia bagi nasihat lah sebenarnya. Kat mana awak nak beli, this property okay tak okay. Okay, itu dia. Ada apa lagi Encik Rosli? Itu je. Itu je. Okay. So kita ucap terima kasih. Jangan takut. Jangan takut, itu je. Banyak Encik Rosli ceritakan hari ini. Saya rasa hari ini cuma pembuka kata. InsyaAllah kita akan kupas kembali isu loan ni di masa depan. So jangan risau. Seperti biasa, like, komen dan share di page Syed Nawaz Property Coach, dan nanti kita akan letak nombor telefon Encik Rosli. Kita letakkan komen kita. Okay. 012-21444. 012-2821-444. Okay. So anda boleh komen atau boleh kontak Encik Rosli direct. So saya rasa terima kasih kepada Encik Rosli kerana sudi menjadikan. Terima kasih jemput. Okay. InsyaAllah kita bersama lagi. Boleh insyaAllah. Okay. So Assalamualaikum. Sahaja. Salam. Okay, so saya rasa setakat tu sahaja live kita hari ini. So seperti biasa, jangan lupa like, komen dan share dan berikan love jika anda sukakan live kita hari ini. So sekiranya ada sebarang soalan, kita akan menjawab pada Sabtu ni, dan jangan lupa untuk join grup Telegram kami untuk ketahui tips dan strategi beli rumah dengan mudah dan 100% percuma. Okey, anda boleh masuk di grup Telegram kami SNPC 2020 ataupun anda boleh type di website t.me/snpc2020. Okey, dan anda boleh masuk dalam grup tu. Grup ni adalah percuma dan kita akan berikan lebih banyak info dalam tu. Okey, so saya rasa setakat itu sahaja hari ini. Terima kasih bersama saya Syed Nawaz Property Coach, dan insyaAllah kita akan bertemu kembali esok dengan topik yang lebih menarik dengan seorang lagi tamu jemputan yang khas. Kita akan keluarkan esok poster. Anda boleh cek di website kami pukul 5 petang untuk mengetahui apa topik esok dan juga siapakah tamu jemputan kita esok. Okey, so saya kita bertemu kembali. Jangan lupa hartanah, ingat Syed Nawaz Property Coach. Okey, Assalamualaikum.